pagi. Buku ini dijangka dijalankan sehingga pukul 11 pagi dan sedang dirakam. Okey, bersama-sama saya ialah Puan Siti Nurfazila dan Cik Hafiz sebagai moderator bagi program online ini. Okey, kita teruskan. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru ke OUM. Okey, dan saya akan mulakan sesi ini. Pada 10 minit yang pertama, kita akan tengok slide mengenai sedikit tentang OUM, berapa banyak buku yang kita boleh pinjam, okay, dan lain-lain perkara lah yang berkaitan dengan library OUM. Dan kemudian kita akan pergi secara hands-on lah untuk mencari buku bercetak, e-book, e-journal dan sebagainya lah. Okay, jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh interrupt saya, boleh onkan mikrofon dan tanya terus. Ataupun boleh bertanya melalui chatting, rakan-rakan saya akan membantu menjawab. Okey? Okey, kita teruskan. Saya ingin share slide saya, skrin saya. Sebentar ya. Puan Syafina, jangan kongsi slide boleh tak? Boleh, jangan kongsi skrin. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Terima kasih. Okey. Okay, binti kemahiran maklumat ataupun information skill workshop for digital library. Secara ringkas agenda pada pagi ini, bagaimana kita nak validate account kita supaya kita boleh akses kepada digital library, boleh pinjam buku, boleh akses kepada jurnal, e-book dan sebagainya. Jadi sekali saja kita perlu validate. Kemudian macam mana kita nak mencari e-book, e-journal dan printed book. Okay, bagaimana kita nak mencari discovery service. Discovery service ni adalah macam Google lah. Di dalam library, dia akan cari semua. Buku, e-book dan sebagainya. Okay, database ni satu lagi kaedah pencarian. Dia cari khusus kepada database atau pangkalan data tertentu. Contohnya Emerald, ProQuest. Okay. Kaedah pencarian melalui database ni sesuai untuk bidang postgraduate lah, macam master dan PhD. Okay, sebab pencarian dia lebih detail. Okay, iRepository ni mengandungi project paper ataupun sampel thesis yang dihasilkan oleh pelajar OUM. Dan juga kita akan tengok library service yang lain macam perkhidmatan interlibrary loan. Okey, buku di OEM kita cari tak jumpa, tapi kita masih perlukan. Kita boleh menggunakan servis interlibrary loan. Kita hanya perlu isi online form, request dan pustakawan di OEM akan cuba mendapatkan di perpustakaan lain lah kalau ada. Okay. Dan akhir sekali kita akan tengok bagaimana kita nak akses OEM library melalui mobile, tablet dan phone kita. Okay, dia punya interface dia berbeza sikit lah. Okay, sedikit tentang library. Ditubuhkan pada Januari 2002. Semasa OEM ditubuhkan, library juga ditubuhkan. Okay, mempunyai 24 resource center atau pusat sumber yang kecil di learning center. Okay, seperti di LC Kuala Lumpur, LC Bangi, LC Kuching, Seberang Jaya dan sebagainya. Okay, setakat ini mempunyai 8 orang staff dan dianugerahkan ISO 9001-2015. Okay, ini staff yang terdapat di OUM, diketuai oleh Puan Azlinda Abdul Rahim sebagai Ketua Pustakawan. Beliau dibantu oleh saya sebagai Resource Development Unit, Encik Hafiz, Puan Rohana. Encik Hafiz dan Puan Rohana ni bahagian customer service, jadi kebanyakan tuan-tuan akan berurusan dengan mereka lah. Tapi jika mereka tiada, kami akan membantulah, yang lain akan membantu. Okay, terutama WhatsApp. Okay, Puan Rohana akan bertugas bahagian WhatsApp lah, membalas WhatsApp pertanyaan oleh pelajar.
Okay, Puan Faridah bahagian pembangunan sumber, beli-beli buku semua tu di bahagian dia. Okay, Encik Benyamin di bahagian IT. Okay, kalau tuan-tuan ada masalah IT, nak access tak boleh, ada gangguan teknikal ke, kita akan ajukan kepada Encik Benyamin. Okay, dan akhir sekali Puan Siti Nurfazilah. Okay, ini yang saya cakap tadi, resource center yang kecil di Bani, Shah Alam, okay, Seberang Jaya, Kuala Terengganu dan sebagainya. Okay, jadi kebetulan jika tuan-tuan dari LC tersebut dan jumpa buku yang tuan-tuan nak pinjam, boleh terus pinjam melalui staf di sana. Okay, bagi tahu staf di saya nak pinjam buku dan mereka akan uruskan peminjaman. Untuk peminjaman sebulan. Okay, sebulan maksimum dan boleh sambung lagi 1 bulan. Okay, jika tuan-tuan pinjam dah habis sebulan ataupun dekat-dekat nak habis, perlukan lagi, boleh minta kepada staf di sana untuk sambung peminjaman. Okay, minimum 1 buah buku dan maksimum 5 buah buku. Okay, sebulan dan boleh sambung lagi sebulan. Okay, dari segi koleksi, okay, library mempunyai lebih kurang 100 repository ini bahan yang dihasilkan oleh kerajaan OUM. Okay, mempunyai 20,000 buku bercetak, okay, e-book dan thesis, ada 190,000 e-book. Kita akan tengok beberapa contoh lagi nanti macam mana nak akses. Okay, conference paper ataupun sampel thesis yang dihasilkan oleh kerajaan OUM dan juga audio visual. Okay, ini adalah antara database yang terdapat di perpustakaan. Database ni yang berbentuk menjadi digital library. Okay, di OUM terdapat 28 database setakat ini. Okay, seperti Springer Link, EBSCO e-book, ProQuest yang paling banyak dalam bidang education ialah ProQuest. Emerald dalam bidang bisnes. Dan ada database dia multidisciplinary, ada semua bidang. Nanti kita akan tengok beberapa contoh nanti. Okay, using the library, students are granted access to all library services and collection automatically once registered as OUM learners. Maksudnya sini, jika tuan-tuan dah ada MyOUM, username dan password MyOUM, tuan-tuan dah register sebagai pengguna library lah. Okay, tak perlu nak register, isi borang dan membuat pembayaran lagi. Okay. Jadi dah dapat MyOUM punya username dan password tu, dah boleh akses kepada digital library. Okay, yang kedua ni, student are allowed to do reference in other libraries to their home. Maksudnya di sini OUM mempunyai kolaborasi dengan IPTA, okay, semua IPTA di Malaysia dan 3 IPTS iaitu UTM, UniKL dan MMU. Jadi maksudnya di sini tuan-tuan boleh masuk ke perpustakaan tersebut dan membuat rujukan, okay, membaca, okay, dan sebagainya. Cuma untuk meminjam perlu maklumkan pada staf OUM, pustakaan OUM, dan pustakaan OUM akan uruskan peminjaman. Okay. Okay. Ada sebarang pertanyaan setakat ni? Lalu chatting ke? Boleh tanya. Assalamualaikum Tuan. Salam. Ya. Saya nak tanya untuk berkenaan dengan digital library ni, kita boleh apply melalui online kalau walk-in tu untuk buku saja Betul. Ini tu untuk buku. Kalau nak pinjam buku bercetak, kena datang. Tapi kalau berada di luar Lembah Kelang, nak pinjam buku daripada main library, main campus di Kelana Jaya, boleh request melalui online. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. Azmira dekat mana? Saya di Cawangan Johor Bahru. JB, okey. Jadi boleh pinjam buku dari KL. Nanti saya akan tunjukkan cara dia lah. Okey, baik-baik. Okey. Terima kasih. Ini saya cakap tadi, kita boleh pinjam 5 buah buku selama 30 hari dan boleh renew lagi 30 hari. Jika buku yang kita sedang pinjam tu tidak di-request atau di-reserve oleh pelajar lain lah. Okey, dan akan dikenakan denda 50 sen sehari bagi satu buku jika lewat pulang. Okay, tapi automatik kita akan bagi reminder melalui email.
Okay, 10 hari sebelum due dah hantar reminder automatic. 5 hari dan 3 hari sebelum due akan diterima automatic reminder lah. Okay, jadi tuan-tuan perlu cakna lah tentang hari pemulangan. Okay, bagi yang luar Lembah Kelang nak pulang, maksudnya di sini bila tuan dah pulang kepada LC tersebut, maksudnya dah kira dipulangkan lah. Okay. Jadi contohnya kalau kena pulang 10 hari bulan 11. Jadi 10 hari bulan 11 tu tuan dah pulang ke LC, jadi maksudnya dah pulang lah. Okay, tidak perlu hingga sampai ke library di main campus. Okay, ini adalah servis lain yang disediakan. Renewal yang saya cakap tadi, kita boleh sambung lagi sebulan. Reservation buku yang kita nak tu sedang dipinjam oleh pelajar lain contohnya. Jadi kita boleh reserve, booking. Jadi bila pelajar tu dah pulang, bila tiba giliran kita, librarian akan call kita. Dan kalau di luar Lembah Kelang, mereka akan courier buku ke learning center. Itu library loan yang saya cakap awal tadi. Buku yang kita nak tu tiada di dalam library OUM. Kita masih perlukan. Kita boleh request melalui online form. Jadi pustakawan akan cari di library lain kalau ada. Okay. Intra-library loan yang saya cakap hantar ke learning center tadi. Buku daripada main campus ataupun daripada LC Kuala Lumpur, Bangi, Shah Alam. Okay. Kalau tuan-tuan berada di JB, kita akan uruskan melalui intra-library loan. Okay, document delivery service dalam bentuk artikel jurnal lah. Jurnal yang kita nak tak jumpa dalam mana-mana sumber, okay, termasuk di OUM. Jadi tuan-tuan boleh isi form, online form, bagi tahu tajuk jurnal tu, kalau tahu nama penulis, okay, bagi tulis kat situ dan librarian akan cuba dapatkan dekat mana-mana sumber yang ada. Okay. Lain sekali information skill workshop ni yang kita jalankan sekarang ni lah. Okay, kalau tuan-tuan tak faham atau perlukan lebih penerangan, boleh buat temu janji dengan pustakawan melalui WhatsApp ataupun email, telefon. Jadi kita akan buat Google Meet. Okay. Kalau nak face to face pun boleh bagi tahu. Kita buat face to face training. Okay, dan akhir sekali ini adalah antara fasiliti yang terdapat di main campus lah. Self-check machine, book drop. Book drop ni kita pulangkan di situ, dia akan scan dan dia akan terus record lah yang kita dah pulangkan. Okay, reading area dan computer area. Dia wifi lah, dia free wifi. Tak perlu nak bayar ataupun minta password lagi. Okay. Jadi kalau tuan-tuan kebetulan datang ke Kelana Jaya, boleh singgah di main library di tingkat ni. Okay. Setakat ni tak perlu nak tunjuk student card. Okay, sebab baru lagi kan. Nanti kalau dah ada student card, boleh just tunjuk student card, boleh naik tingkat dulu. Okay. Dan akhir sekali ini bagaimana cara nak contact librarian lah. Yang paling banyak digunakan ialah WhatsApp. Okay, 019-2600-146. Okay, melalui Gmail juga kerap digunakan oleh pelajar, library@oem.edu.my. Melalui telefon 0378011925. Dan juga melalui live chat. Live chat ni nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak chat dengan librarian. Okay, di dalam portal library. Dan akhir sekali YouTube ni dia tunjukkan video lah cara nak access library, cara nak cari e-journal, nak request buku dihantar ke learning center. Semua dia juga akan diletakkan di dalam YouTube ni. Just masuk YouTube, type OUM Library. Dia akan keluar link dia ni. Okay, itu saja setakat ni mengenai library. Sedikit tentang library OUM. Ada soalan lain tak? Okay, saya rasa kalau ni akan saya Encik Hafiz ataupun Puan Siti akan jawab pertanyaan tuan-tuan melalui chatting. Okay. Okay, saya teruskan lagi dengan menunjukkan macam mana kita nak akses kepada portal OUM, nak cari buku dan sebagainya. Okay, langkah yang pertama kita perlu masuk ke My OUM ni lah. Okay, saya percaya semua tuan-tuan dah ada username dan password My OUM. Okay, bila masuk ke situ kita akan nampak beginilah. Okay, kalau student dia tulis student portal. Okay, yang ini kita klik pada Digital Library 2.0 dan kita akan dibawa terus ke portal OUM Library.
Okay, ini portal OUM library. Okay, bagi yang kali pertama, bila tuan-tuan dah klik kat sini, saya cadangkan tuan-tuan masuk melalui browser OUM. Okay. Macam Syahrir Effendi @oum.edu.my. Okay, kalau nama lain, kena pastikan @oum tu. Okay, supaya mudahlah. Kalau kita nak klik yang lain, dia akan acknowledge kita sebagai pengguna OUM. Okay, jadi dia tak akan tanya lagi username dan password. Okay. Okay. Itu untuk yang mula-mula. Okay, kita akan dibawa di sini. Yang ini discovery service yang saya cakap tadi. Macam Google tadi. Kita masukkan keyword kita. Okay, contohnya childhood education. Kita boleh masukkan open and close inverted comma. Okay, untuk ini saya nak besar tu. Okay, letak. Terus yang letak comma ni supaya kita bagi arahan kepada komputer nak cari exactly term childhood education. Okay, tak ada perkataan lain kat tengah-tengah. Okay, jadi lebih tepatlah pencarian kita. Okay, kalau kita tak letak nanti, kalau ada childhood learning education pun dia akan keluar. Okay, jadi yang ini, simbol ni lebih penting jugalah kalau kita nak cari lebih tepat. Okay, bagi 2 dan lebih keyword lah. Okay, jangan masukkan soalan, assignment, semua tu. Kita kena cari dulu keyword apa yang dia nak. Okay, apa yang kita nak cari. Okay, saya tulis childhood education dan kita search. Bila kita search, dia akan tanya begini. Okay, login with your OEM ID ni. Kita klik dia kat sini. Okay, dia akan keluar semula ke tempat tadi dan kita masukkan lagi sekali. Childhood education. Untuk sekali saja sebab dia nak acknowledge kita sebagai user yang sahih. Okay, yang valid. Okay. Okay. Lepas tu dia akan keluar begini. Lepas ada childhood education ni, dia akan keluar 400,000 lebih. Semua jenis maklumat lah. Yang ini jenis buku, ada yang jenis printed book, ada jenis conference paper. Okay, dia tulis dekat sini. Academic journal ni journal lah. Okay. Ini report. Okay. Ini buku bercetak. Jadi kalau kita nak saya nak tunjukkan buku bercetak dulu. Dekat sini, source type ni. Okay, kita yang paling kerap kita gunakan source type ya, kalau nak filter jenis-jenis bahan. Okay, kita klik source type. Okay, kita nak cari buku bercetak. Kat sini tak ada. Tapi kalau di bawah ni kita perasan 13 and more. Kita klik dekat sini, dia akan keluar lagi jenis-jenis bahan. Okay, kita nak cari buku tadi, kita tick book. Okay. Kemudian apply. Jadi komputer akan filter untuk cari childhood education dalam bentuk buku saja. Okay. Kita tengok di sini, book, early childhood education, yesterday, today and tomorrow. Ini semua buku bercetak lah. Okay. Kalau kat sini, kat bawah ni dia ada tulis status available, maksudnya ada lah. Location, main library, call number ni kalau dekat library dia ada, dekat tulang buku tu dia ada tulis call number ni. Okay, ni call number lah. Kalau nak cari dekat library lebih mudah lah. Dia akan susun alphabetically. Kalau A dekat belah kiri dan seterusnya. Okay, tapi kalau kita nak request dihantar ke learning center kita, kalau kita dari JB contohnya, kita boleh klik dekat sini, access option. Okay, lepas tu akan simbol satu, book request send to my learning center. Okay, jadi kita klik dekat sini, dia akan keluar satu online form. Okay, nama dia intra-library loan request. Okay, kita isi yang bintang ni, student learning center yang penting. Okay, kalau kita Alustar, pilih Alustar. Nama, nombor telefon, nombor IC dan email. Okay. Metadata ni mengenai buku tadi. Buku yang kita pilih, kita nak request tadi. Assessment in Early Childhood Education.
Okey, buku ni. Kita nak request buku ni dihantar ke Alstar. Okey, jadi metadata ni automatik keluar. Kita tak perlu nak edit apa-apa, tak perlu nak tambah. Dan dekat bawah ni ada submit. Jadi kita submit saja, librarian di main campus akan terima permohonan kita. Kemudian akan keluar satu message tu, your request has been submitted successfully. Learning Center, tajuk buku. Jadi librarian akan call kita dulu untuk pengesahan. Dia akan cari buku tersebut dan bila dah ready, dia akan courier ke Learning Center kita. Okay, jadi amat penting kita kena pastikanlah Learning Center kita ni betul. Okay. Kalau tuan-tuan register dekat Alstar, tapi kebetulan tuan-tuan berpindah ke Sungai Petani. Okay, jadi isi Sungai Petani. Okay. Learning Center ni nak kat mana kita nak minta buku ni dihantar. Okay. Bukan Learning Center mana kita register, nak Learning Center mana yang kita nak buku dihantar. Jadi dalam masa 7 hari bekerja, okay, insyaAllah dia akan hantar ke Learning Center yang kita minta. Okay, bila dah sampai, tuan-tuan boleh tanya kepada Learning Center ataupun Learning Center akan call kita untuk kita ambil buku tersebut. Kita isi satu form dulu, menunjukkan kita dah ambil. Dan bila dah cukup masa, kita nak pulangkan ke Learning Center yang kita pinjam tadi. Okay? Boleh ya? Di Sabah pun kita akan hantar, tiada cas dikenakan. Okay, sebab yuran library sebenarnya dah dimasukkan dalam yuran tuan-tuan. Okay, boleh ya? Satu buku, maksimum 5 buah buku. Pinjam sebulan, boleh sambung lagi sebulan. Kalau nak sambung, WhatsApp ataupun telefon library. Okay, itu untuk buku bercetak. Okay, saya ulang saya ringkas. Kita masukkan keyword kita. Dia akan keluar semua jenis. Kita pilih dekat source start kat sini. Kita tik buku. Okay, semua senarai buku akan keluar berdasarkan keyword kita. Untuk request dihantar, access option. Okay, book request send to my learning center. Okay, tapi sebelum tu kita tengok kat sini lah. Okay, ada di JB. Buku ni ada di JB, kita boleh datang terus pinjam di JB je lah. Tak perlu nak isi form. Okay, Seberang Jaya. Okay, jadi kalau tuan-tuan berada di dua learning center ni, nak pinjam buku ni, just datang untuk collect, bagi tahu staff di sana nak pinjam. Okay. Kalau tak ada dekat LC tuan-tuan, boleh request melalui saya tunjuk tadi. Okay, access option, book request, isikan online form dan submit. Okay, kalau buku tu dah memang available, ambil masa 7 hari bekerja lah. Okay, untuk sampai. Boleh? Library opening hour. Boleh Puan Siti letak di sini, library opening hour. Okay, itu untuk buku bercetak. Buku yang kedua ialah e-book. Cara yang sama, kita masukkan keyword kita dan dekat source type juga kita pilih e-book. Okay, saya untick dulu book, saya tick e-book. Apply. Jadi result semua sekarang adalah e-book mengenai childhood education. Lalu yang bahagian kedua ni lah, yang atas ni dia bagi tahu konsep dia, okay, ataupun journal. Okay, yang ini. Okay, saya tunjuk contoh ni, early childhood education. Okay, e-book. Okay, dia tulis kat sini e-book. Kita klik dekat sini, access now e-book. Jadi kita boleh baca terus dekat dalam komputer kita. Okay. Di sebelah kiri ni dia punya isi dia. Ini boleh pangkas saja, notis saja ni. Okay. Di belah kanan ni adalah table of content, isi kandungan. Ini dia punya isi kandungan. Untuk download ada dua jenis cara. Okay, untuk download. Yang pertama, kita boleh download dalam bentuk PDF permanently lah, selama-lamanya. Okay, cara nak download je, dekat table content ni, kita pilih chapter mana dahulu. Contohnya childhood development. Kita klik di sini, kita klik di situ. Dan dia akan tanya chapter.
Kita nak chapter ataupun current page tu page satu saja ataupun page yang kita nak. Soalnya kita akan pilih chapter lah. Chapter Childhood Education. Jadi kita download. Jadi dia akan download dekat dalam komputer kita. Chapter itu sajalah. Okay. Permanently. Okay, selama-lamanya. Kalau nak chapter kedua, developmentalist, klik di sini, download. Okay, kenapa dia boleh download by chapter? Sebab kaedah download ni dia hanya limited kepada 100 muka surat. Bergantung kepada buku. Ada 100, ada 60. Jadi kalau kita perasan ni dah berkurang kepada 94. Sebab 6 muka surat tadi saya dah save chapter yang pertama tadi. Dia ada kuota dia lah, limit dia untuk download. Okay. Jadi yang ini saya nak download by chapter lagi, 7 muka surat. Dan seterusnya. Okay. Bila dah habis 100 muka surat, dia bagi tahu tak boleh download. Kita boleh keluar dan masuk semula untuk download. Okay. Dia 100 tu untuk setiap sesi lah. Okay. Boleh ya? Itu kaedah yang pertama, kita nak download permanently. Kaedah yang kedua, kita nak download seluruh buku. Tapi dia punya kelemahan dia hanya limited ke 14 hari maksimum. Okay, bila hari ke-15 kita buka, dia akan keluar notis tak boleh buka. Okay, cara dia full ebook download kat sini. Okay, kita sign in. Kalau kita dah sign in melalui browser kita tadi, kalau kita perasan dekat sini, saya gunakan @oum. Kita boleh sign in with Google saja. Dia akan keluar begini, @oum. Kita klik di sini. Kita dah sign in dah macam ni. Okay. Okay, you currently have, untuk buku ni saya dah pernah save sebelum ni. Jadi tinggal 1 hari je. Okay, saya dah pernah save sebelum ni. Tapi kalau tak pernah save, dia akan keluar lah. Dia akan tanya option. Kita nak save, nak pinjam 1 hari, maksimum 14 hari. Okay, kalau kita nak maksimum 14 hari, tik lah 14 hari. Kita pilih kat situ 14 hari. Okay, kemudian dekat bawah ni, I have Adobe Digital Edition. Untuk download ni kita perlu ada software dia. Okay, kalau kita dah ada software dalam komputer, kita tik saja. Okay, kalau tak ada, kita klik dekat sini, Adobe Digital Edition. Dia akan downloadkan untuk kita. Pilih Malaysia. Okay, kalau kita guna Windows, kita tik dekat sini. Okay, dia akan downloadkan. Dan secara automatik, dia akan savekan dekat dalam komputer kita. Your download will be complete shortly. Dah siap ni, dah download dah. Kat mana dia akan download? Dekat dalam komputer kita, dekat dalam desktop. Kat sini, Adobe Digital Edition ni dia akan letak di dalam desktop. Jadi, buku yang kita save tadi akan ada dekat sini lah, dekat desktop ni. Dekat Digital Edition ni. Ini buku yang tadi. Okay, semua buku. Seluruh chapter. Satu buku dia akan savekan. Okay, kalau kita boleh baca. Kita boleh besarkan. Kita boleh buat next page. Okay. Ini buku yang tadi saya save. Saya ada save banyak lagi buku dekat sini, library ni. Ini dia punya muka depan buku yang telah saya save lah. Okay, kalau tuan-tuan perasan, ada expired di sini. Maksudnya, saya dah pinjam lebih 14 hari. Bila saya nak klik, nak buka, dia kata tak boleh buka. Unable. Okay, boleh ya?
Okay, saya ulang, untuk download buku ada dua cara. Yang pertama, download permanently tapi by chapter. Okay, dekat sebelah kanan ni. Okay, kat sini. Okay, kita nak pilih chapter ni, download. Tapi yang ini dia hanya bagi 100 muka surat maksimum bagi satu sesi. Okay, selepas tu nak download kena keluar dan masuk semula. Okay. Kaedah yang kedua, kita boleh download seluruh buku maksimum 14 hari. Okay, full ebook download. Kita sign in. Sebab saya dah sign in dah ni tadi. Kita sign in. Kemudian kalau kita tiada Adobe Digital, kita klik pada Adobe Digital, dia akan save dalam komputer kita. Dan lepas tu dia akan save dekat Adobe Digital Edition. Okay. Kalau lebih 14 hari kita nak buka, dia akan keluar notis lah. Unable to open. Okay. Ada yang tanya macam kalau nak cari buku bahasa Malaysia, boleh kita masukkan keyword kita dalam bahasa Malaysia. Tapi untuk ebook, tidak banyak lah. Okay. Untuk nak cari bahan dalam bahasa Malaysia, nanti saya akan tunjukkan satu kaedah yang berkesan lah. Yang paling banyak pelajar kita guna. Okay, ini book. Sama lah, kalau nak ebook, right. Okay, program pengurusan tingkah lakukan akalah. Access now. Okay, save pengenalan kanak-kanak berkeperluan. Ada 12 muka surat di sini. Download. Okay. Boleh untuk ebook. Okay, dan satu lagi e-journal. Okay, e-journal ni banyak pelajar postgraduate lah. Okay. Cara yang sama, kita masukkan keyword self-esteem contohnya. Okay, dekat source type juga, kita pilih kalau ada problem apa-apa hang tu, kita just refresh dekat sini. Okay. Okay, self-esteem, journal. Sini, academic journal. So, ini journal ni yang paling atas sekali lah. Paling banyak jenis bahan yang ada. Okay, tick academic journal, apply. Jadi, komputer akan filter, dia akan cari semua journal berkaitan dengan self-esteem. Okay. Okay, untuk buka, just klik dekat access option. Okay, ada PDF ataupun online full text. Kita boleh pilih mana-mana. Kalau PDF, dia akan terus keluar PDF dia. Okay, untuk journal ni, kita boleh save seluruh artikel. Ya, kalau ada 20 muka surat, kita boleh save 20 muka surat terus. Unlimited lah. Permanently. Nak save dekat sini. Download. Okay. Yang ini artikel dia ada berapa muka surat? Ada 20 muka surat. Okay, jadi kita boleh download semua. Okay, ni pun sama. Access now, PDF. Okay, boleh untuk academic journal. Satu lagi, kalau kita nak quote, kita nak buat reference. Okay, kita baca jurnal ni, kita nak jadikan jurnal ni sebagai reference kita. Okay, dekat sini, 3 titik ni, tools ni, kita klik site. Jadi komputer akan cadangkan dekat kita site untuk buku ni. Kalau di OEM, kita gunakan APA 7 edition. Jadi kita pilih style kat sini, APA 7 edition. Jadi komputer akan cadangkan, begini kita nak site buku. Jadi kita boleh gunakan inilah untuk site dekat dalam reference kita. Okay, tapi kita kena double check sebab ini adalah machine generated. Okay, banyak yang dia tak dapat bezakan, terutama author.
Kalau ikut format APA, author orang Melayu dan orang India, dia tak terbalik. Okey. Macam Mahathir Mohamad, sepatutnya Mahathir Mohamad. Dia tak boleh Muhammad Mahathir. Dan itu yang kita perlu make sure lah, double check. Okay. Jadi yang ini betul lah sebab dia Chinese name. Dia terbalik. Lin H. Wang. Okey. Boleh eh? Okey. Selain daripada itu, tadi saya masukkan self-esteem. Mungkin terlalu banyak. Sebab academic journal ni ada 1 juta lebih berkenaan self-esteem. Terlalu banyak lah. Kita nak filter lagi. Okay, jadi kita boleh gunakan advanced search dekat sini. Okay, klik dekat advanced search. Dia sediakan satu lagi ruang, kolom untuk kita masukkan. Selain daripada self-esteem, apa lagi kita nak? Kindergarten. Kanak-kanak. Okay, kita belajar kindergarten, self-esteem. Okay, kalau dekat sini pun all field ni pun, kalau kita tahu kita nak cari tajuk, kita pilih tajuk. Okay, dekat tajuk buku atau tajuk artikel tu ada perkataan self-esteem. Dekat kindergarten pun ada perkataan self-esteem. Contohnya lah. Okay, kalau kita tak kisah dekat mana-mana, kita letak all field. Okay, kalau kita tahu nama author, kita pilih author kat sini, letak nama author. Okay, jadi bergantung kepada kita. Apa maklumat yang kita ada, apa yang kita nak. Okay. Okay, saya nak banyak, saya pilih all field. Okay. Self-esteem, kindergarten. Okay. Kemudian saya klik search. Okay, daripada 1 juta lebih tadi, tinggal 39,000. Academic journal. Self-esteem memang kindergarten. Jadi kita boleh filter, kita boleh tapis lagi. Daripada banyak tadi, tinggal sikit, sikit dan sikit. Okay, advanced search. Okay, kita boleh masukkan lagi. Sebenarnya betul, Malaysia. Okay, kalau ada lagi, kita boleh add field kat sini, masukkan lagi. Jadi pencarian kita lebih tepat lah, berdasarkan keyword yang kita masuk ni. Okay, language pun ada disediakan. Tapi language ni kalau kita nak bahasa Malaysia, keyword kita kena letak bahasa Malaysia lah. Okay, kemudian kita search. Daripada 39,000 tadi tinggal 1,200. Okay. Nak site, 3 titik ni, site. Okay, APA. Kita boleh copy, letakkan dekat reference kita. Okay, tapi kena double check lah. Okay. Boleh untuk academic journal. Begitu juga dengan buku dan e-book tadi. Okay, kita boleh gunakan advanced search. Satu lagi, penerbitan. Let's say kita nak the last 5 years saja yang terkini. Okay, jadi dekat advanced search tu, kat bawah ni kita boleh letak past 5 years. Jadi semua result dia, semua yang terkini lah, 5 tahun terkini saja. Okay. Dekat sini pun kita boleh letak shortcut. Tak perlu nak advance kat sini. Past 5 years, past 10 years. Okay. Peer review ni adalah jurnal yang telah disemak oleh mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Jadi peer review ni kualiti dia lebih tinggi lah. Dia dalam level postgraduate, kebanyakan lecturer mahu peer review jurnal. Okay. Full text ni yang ada isi kandungan ni lah. Isi dia. Ada artikel tu tak ada full text, dia bagi summary saja. Jadi kalau kita nak full text, kita pilih full text. Okay, boleh Okay, kita dah tengok cara nak cari printed book, cara nak request printed book ni dihantar ke learning center kita. Kalau kita berada di luar Lembah Kelang, kalau tuan berada di PJ, Shah Alam, okay, kita tak boleh guna perkhidmatan ni, kena datang sendiri ke learning center tersebut.
Okey, tengok dulu dalam komputer kalau kata LC Kuala Lumpur, perlu datang ke LC Kuala Lumpur untuk ambil buku tu, cari buku tu. Okey, e-book dan juga e-journal. Okey, ini dah habis yang pertama, bahagian pertama. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, satu lagi saya nak tunjuk, kita nak cari pencarian menggunakan database. Ya, database. Ini foto kita yang mula-mula tadi. Digital library yang kita masuk mula-mula tadi. Okey, kat sini. Tadi kita guna discovery service. Dia akan cari semua database. 30 database dia akan cari semua. Academic journal tadi dia akan cari semua. Satu lagi kita guna database, dia akan cari database yang kita pilih saja. Okey. Dekat sini database list. Contohnya ProQuest. Kita klik ProQuest, kita klik search. Sekarang kita berada di dalam ProQuest saja. Kita nak cari keyword yang sama ataupun yang lain. Self directed learning contohnya. Okay. Kalau keyword dia panjang, kita digalakkan letak open and close inverted comma supaya pencarian dia lebih tepat. Okay. Ada 53,000 lebih sumber mengenai self-directed learning. Okay. Jenis-jenis dia dekat sini, source type. Scholarly journal, book, audio, video, dissertation and thesis, ada banyak lagi lah. Okay. Ini bilangan dia. Dissertation and thesis ada 29,000. Journal ada 16,000. Jadi kalau saya nak journal saja, saya klik dekat journal. Okay, sekarang semua journal yang menceritakan tentang self-directed learning. Okay, kalau kita perasan kat tengah-tengah dia tak ada perkataan lain. Sebab saya letak open and close inverted comma. Okay, itu juga tadi kalau nak lebih advanced searching, kita klik dekat sini. Atas ni ada advanced search. Kita masukkan semula. Self-directed. Learning contohnya. Okay, terus dia akan kurang lagi lah dia punya result dia. Okay. Nak terkini pun sama, publication date, last 5 years. Okay. Nak buka, just klik dekat sini, full text PDF. Bahasa Malaysia, mungkin bahasa Turki. Tak banyak lah, kebanyakannya bahasa Malaysia lah. Okay, full text. Kalau macam ni, dia bagi summary saja. Dekat sebelah kanan ni baru ada download full text. Okay. Ada 25 muka surat. Database. Database ni pencarian dia lebih detail lagi. Guna Emerald. Boleh pilih Emerald. Search. Dia akan bawa ke Emerald saja. Interface dia je berbeza. Okay, Emerald ni banyak kepada bisnes. Kalau tuan ambil MBA ataupun MM, boleh gunakan Emerald. Okay. Tak perlu nak sign in dekat sini sebab kita dah sign in mula-mula tadi. Okay, cara yang sama lah. Masukkan keyword. Kalau nak detail, advanced search. Okay, ada banyak lagi lah database. Kalau pengajian Islam, Al-Manhal. Dia specialize untuk pengajian Islam. Okay, boleh masukkan
Fake ke zakat ke, dia akan keluar lah. Okay, dekat sini kita punya kolom dia. Okay. Kepatuhan membayar zakat. Cari bahasa dekat dokumen language. Bahasa Malaysia dan sebagainya. Okay. Boleh, itu untuk database. Dia akan cari lebih detail lagi. Okay. Satu lagi, kalau kita nak cari dalam bahan-bahan dalam bahasa Malaysia, ada satu database yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Okay, tuan-tuan boleh Google saja My Journal. Okay, dia akan keluar begini, kita klik dekat sini, myjournal.mohi.gov.my. Ini dia punya link dia lah. Saya letak dekat chatting ya. Okay, dia open access, maksudnya free. Okay, tak perlu nak login dan sebagainya. Okay, dekat sini kalau kita nak cari, pergi dekat search. Okay, dan masukkan keyword. Okay, contohnya pemikiran kritis. Critical thinking. Dalam bahasa Malaysia, pemikiran kritis. Kita masuklah bahasa Malaysia punya keyword dia. Okay, kemudian bahagian search for ni, kita pilih artikel. Okay, ada yang confuse antara journal dengan artikel. Journal ni dia nak cari tajuk journal yang besar tu. Okay. Okay, kalau artikel tu dekat dalam tu. Kalau buku dia ada bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau journal, bab tu kira artikel lah. Artikel yang pertama, kedua, ketiga. Okay, macam tu. Jadi selalunya kita pilih artikel. Kita nak cari artikel yang menceritakan tentang pemikiran kritis. Okay, kemudian kita search. Dia akan keluar semua jurnal, artikel jurnal berkaitan dengan pemikiran kritis. Untuk buka, just klik pada tajuk. Dia lambat sikit. Jadi database ni mengandungi lebih kurang 300 jurnal yang diterbitkan oleh penerbit di Malaysia. Daripada UTM, UTP, MMU, semua ada kat sini. Dikumpulkan kat sini. Madi, kalau Madi ada terbit jurnal ke, dia akan letak kat sini. Ini dia punya summary dia. Kalau kita nak download this article. Kebanyakan ni kita boleh download full text. Okay. Nak download, ada arrow ni, gambar arrow ni, just download. Okay. Ni artikel ni dalam bahasa Malaysia. Nama jurnal je Jurnal Paradigma, volume 17, edisi khas bahasa Melayu. Okay, cuma yang ini dia tak ada sediakan citation. Macam mana kita nak cite, tak ada. Kita kena cite sendiri. Okay, boleh My Journal. Okay, My Journal. Banyak dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun boleh, ada juga. Okay, sekarang kita nak tengok project paper ataupun thesis yang dihasilkan oleh pelajar OEM. Sampel dekat portal library, kita pergi dekat resources, thesis and dissertation. Klik dekat sini. Thesis and dissertation. Kalau kita scroll bawah, final year project paper. Klik dekat sini, klik dekat situ. Akan keluar semua contoh final year project paper oleh pelajar OEM. Yang terpilih lah
Nak buka satu, just klik dekat tajuk. Ni abstract dia. Klik dekat download. Kita akan dapat semua. Okay, Standard Accounting System for Government Agencies. Okay, untuk Bachelor of Accounting. Okay, kita boleh download dekat sini. Okay. Saya ulang dekat resources, thesis and dissertation. Kita scroll bawah sekali. Final year project. Kalau thesis, dekat atas sikit, thesis and dissertation. Okay, kalau nak refine, okay, terlalu banyak. Ada 189 ni. Kita pergi dekat refine search. Kita masukkan program kita. MBA. Contohnya nak cari MBA. Research. So, daripada 100 tadi, tinggal 9. Okay, thesis oleh pelajar MBA. Okay, nak buka sama, dekat sini. Cuma yang thesis ni, copyright dia masih lagi di bawah pelajar. Kita lagi hanya dibenarkan tunjuk chapter 1, table of content dan reference list saja. Okay, jadi kalau tuan-tuan perlukan teks penuh, kena contact student ni sendiri untuk dapatkan. Okay, ada 34 surat ni. Chapter 1, table of content dengan reference kat belakang ni. Okay, kita tak dapat nak lagi penuh. Kecuali kebenaran student. Okay, satu lagi, kalau kita nak pinjam buku tadi, kita perlu register account kita dekat sini. Okay, services, my library account. Ini untuk kalau kita nak pinjam buku bercetak tadi dah, kita nak request buku dihantar ke learning center kan. Okay, selepas kita request tu, untuk kali yang pertama, kita perlu pergi kat service, my library account. Itu saja kita perlukan. Okay, dia akan keluar, kalau error, just refresh. Okay, dia akan keluar macam ni, nama kita, buku yang kita dah pinjam. Okay, jadi lebih senanglah untuk letakkan nama kita dekat buku tu dekat dalam nama kita. Okay, untuk pinjam buku bercetak saja. Kalau tuan-tuan tak nak pinjam buku bercetak, tak perlulah nak pergi servis my library account. Tapi better lah letak je. Kemudahan lah in the future. Okay. Boleh buat sekarang pun boleh. Service my library account. Mungkin akan keluar error. Okay, tak apa. Just refresh kat sini. Baru dia akan keluar nama kita. Okay, kat sini dia beritahu buku yang kita dah pinjam. Sedang pinjam. Okay, jadi mudahlah kita untuk semak semula kan. Okay. Kita break kejap 5 minit. Okay. Saya nak tuan-tuan try dulu. Kalau yang ada komputer tu try dulu. Ada masalah kita tengok selepas ni. Okay. Boleh 5 minit ya. Terima kasih.
Okey, kita sambung Ada masalah tak tuan-tuan try tadi? Try access tadi ada problem tak? Okay, kalau ada problem, boleh tanya dekat sini ataupun tuan-tuan WhatsApp kepada library. Okay. Azmira ada soalan? Saya nak tanya tadi yang dekat my service tu, kita type by title kan? Nak search. Dekat servis yang discovery service ni? Ini Ah, saya tak share. Sekejap. Yang ini ke discovery service? services kita pergi kat my library account tu. Oh, okey. Mana dia? Okay, then kita search dekat tepi kiri tu dia ada library catalog, title, author semua kan? Ah, ini pun boleh juga, tapi ini untuk cari buku bercetak saja. Okey? Faham, Okay, tu boleh untuk dia cari. Ah, okay. dia boleh cari dekat sini, tapi untuk mengelakkan confuse, cadangkan kita cari dekat discovery service ni. Saya tunjuk tadi. Dia akan cari semua. Kalau dekat service My Library account ni, dia akan cari buku bercetak saja. Okey? Boleh? Okey. Uh, Selain daripada itu, kita boleh guna Publication Finder. Publication Finder ni nak cari berdasarkan tajuk jurnal. Okay, kalau nak cerita suruh baca jurnal daripada Harvard Business Review contohnya. Dia Harvard Business Review dekat Publication Finder. Kemudian klik search. Dia akan masuk ke jurnal Harvard Business Review saja. Business Review pun ada banyak. Okay, digital artikel. Tapi yang terkenal ialah Harvard Business Review ni lah. Okay, kita klik dekat sini, Business Source Complete. Okay, kemudian kita klik Login with your OEM ID tadi. Kita pergi semula Publication Finder. Dia akan keluar jurnal ni saja. Dia susun by isu. Jadi kita boleh Um, pilih isu Cik Syahrin nak tanya yang dekat publication finder tu macam ni kita nak find that publication punya by name tu? by name. Kita kena ada tajuk jurnal yang kita nak lah. Oh, I see. Okay, okay. Hmm. Kalau nak kita kata cari daripada Harvard Business Review, nama jurnal tu. Discovery Service tadi, kita tak kisah nama jurnal mana, asalkan dia jurnal berkaitan dengan digital education. Tapi kalau Publication Finder, kita nak cari berdasarkan nama jurnal. Okay. Okay, satu lagi, kita nak habis dah ni. Kita nak gunakan interlibrary loan yang saya cakap awal tadi, document delivery, artikel yang tak jumpa dekat dalam library kita. Kita scroll kat bawah, dan kita nampak kat sini, interlibrary loan service. Klik dekat sini, kemudian interlibrary loan request form. Okay, kita klik kat sini. Dia ada keluar satu form. Okay, kalau kita tak gunakan browser OUM kita, dia tak akan keluar.
Okay, so make sure awal-awal tadi kita gunakan browser OEM, add OEM. Jadi kita klik next. Kita masukkanlah tajuk buku tu. Okay, editor ataupun author. Kalau kita tak pasti, kita kena letak dash. Okay, sebab dia compulsory. Tajuk buku ni mesti kita kena tahulah kan, sebab kita nak pinjam buku apa. Begitu juga publication je, kalau kita tahu lagi elok, kalau tak tahu, letak dash saja. Dan next. Okay, buku yang kedua kalau ada, kita isikan. Kalau tak ada, just pergi next. Dan kita masukkan nama kita lah, nama, nombor telefon semua ni. Dan jika dah ada, mereka akan contact kita untuk kita collect. Ataupun di luar lembah kelang, dia akan courier kepada kita. Okey, itu interlibrary loan, buku yang tiada di dalam koleksi OEM. Okay, kadang-kadang buku tu tak ada, tapi ada dalam bentuk e-book. Okay, kalau ada e-book, mereka akan email kepada student. Okay, selain daripada itu, digital document delivery service. Okay, interlibrary loan ni buku, document delivery, artikel, journal. Okay, artikel yang kita nak tu tak ada. Mungkin dekat database library dia bagi summary saja. Okay, kita boleh request kat sini. Document delivery service request form. Okay, isikan detail dan submit. Dan semuanya akan ada dalam bentuk soft copy. Mereka akan email kepada kita secara percuma. Okay. Boleh ya? Okay. Akhir sekali saya nak tunjukkan kalau kita nak access melalui mobile kita. Melalui tablet ataupun phone. Ini yang saya telah pre-recorded. Okay, melalui phone dia punya interface dia berbeza sikit lah. Okay, dan kita dah login my OUM, kita pilih digital library juga. Ini macam desktop juga. Cuma interface dia lain sikit lah digital library. Okay, portal tersebut samalah, kita masukkan keyword kita. Contohnya early childhood, kemudian kita klik search. Dan keluar semua result. Kalau kita nak filter tadi, dekat sini, dekat arrow sini. Okay. Klik arrow sini. Dia akan keluar option yang kita pilih tadi lah. Boleh pilih e-book ataupun academic journal. Okay, dekat subscribe kat sini. Okay, yang lain semua sama. Dia akan keluar result. Kita nak download dalam tablet kita boleh. Dalam mobile, dalam telefon pun boleh. Okay. Yang ni kaedah dia sama lah. Kita download. Kemudian akan save dalam telefon kita. Okay, ada soalan lain? Ada soalan nak tanya lagi? Setakat ni kita dah habis lah. Okey, saya ringkaskan Saya wrap up semula apa yang kita tengok tadi. Okey, untuk masuk ke portal library, kita perlu masuk melalui My OUM. Okey, kemudian klik digital library. Kita akan nampak begini. Kita gunakan discovery service, kita masukkan keyword.
Okay, result dia semua jenis bahan. Sebab kita guna discovery service ni. Okay. Untuk filter, kita pergi dekat source type. Okay, kalau tak ada lagi kat sini, kita pergi more. Akan ada lagi banyak option. Kalau book, kita klik apply. Kemudian, kalau kita nak minta dihantar ke learning center, access option, book request. Okay, akan keluar satu online form, kita isi dan librarian akan contact kita dan mereka akan courier ke learning center kita. Okay, kalau tuan-tuan berada di main campus, boleh datang terus main campus untuk pinjam lah. Okay, kalau kebetulan buku berada di learning center JB contohnya, boleh datang terus ke JB untuk pinjam. Okay. Untuk pencarian lebih detail, kita pergi ke advanced search. Dia akan sediakan lebih daripada satu keyword. Kita masukkan keyword kita yang kedua. Okay, jadi result dia akan berkurang dan lebih tepat. Okay. Untuk site tadi, dekat result kita tadi ada satu butang titik 3 ni. Kita site dekat sini. Okay, kita pilih APA citation style. Dan di sini kita boleh gunakan untuk reference kita. Okay. So, make sure dia punya author ni format dia betul. Ini adalah western name, dia terbalik. Ini betul lah ni, Morrison, GS. Okay, jadi kalau tuan tak faham selepas ni, minggu depan kita ada sediakan satu lagi bengkel berkaitan dengan APA citation style. Sekejap saya tunjuk poster dia. Okay. Hari Sabtu ni, Sabtu depan 9 Oktober. Okay, bukan esok Sabtu depan. Okay. Jadi pengumuman ni pun akan diletakkan di dalam announcement di MyOUM. Okay, announcement ni akan letak kat sini lah. Dia punya link dia. Kita tak perlu nak register. Terus masuk saja link tersebut. Okay. Rakaman yang hari ni pun akan diletakkan di sini. Dalam tengah petang ni, tengah hari atau petang esok pagi lah. Okay. Okay, yang slide tadi, 5% tu. Ada di dalam slide. Kejap ya. Overview file 50 cent per item. Okay. Itu tarikh pulang ke learning center ya. Kalau kita pinjam interlibrary loan, pulang ke learning center tu kira dah terima lah. Tapi mungkin akan terima notice lagi sebab library di main campus ni masih tidak terima buku yang tuan-tuan telah pulang. Okay, jadi just ignore. Okay. Jadi bila dah pulang ke learning center, akan kita ada form, learning center tu ada form, dia akan catatkan tarikh pemulangan. Tapi buku tu masih tidak diterima oleh main library. Jadi sistem akan automatic bagi reminder. Just tuan-tuan ignore je. Okay, asalkan tuan-tuan dah pulang ke learning center lah. Okay, ada soalan lain sebelum kita akhiri bengkel ni? Point Siti boleh letak ni evaluation form, evaluation link. Sebentar ya, rakan saya nak letak borang penilaian bengkel untuk kita buat penambahbaikan.
Okey tu. Saya harap tuan-tuan dapat isi penilaian bengkel, okey, supaya kita boleh buat pembaikan selepas ini. Okey, tak ada soalan dah ya? Kalau ada soalan nak buat Google Meet pun boleh WhatsApp kepada librarian. Dia bagi tahu tarikh, masa semua, jadi librarian akan WhatsApp dia punya Google Meet tu. Jadi kita boleh buat sama-sama lah. Okey. Okay, sebab kadang-kadang komputer kat sini okey, komputer kat student ada yang set lain kan. Jadi tak boleh. Okey. Okey, kalau tiada lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana menyertai bengkel pada pagi ini. Good luck kepada semua. Okay, semoga kita berjumpa lagi selepas ini, okay, di convocation ataupun di masa akan datang. Okay. Kalau ada apa-apa boleh tanya saja kepada librarian. Terima kasih Encik Syaril. Terima kasih Azmira. Terima kasih Cik Syaril. Okey, sama-sama Cik Mio. Terima kasih Cik. Terima Terima kasih kasih. Cik Syaril. Terima kasih Encik Syaril. Welcome.